سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita dapat jumpa pada tengah hari ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberi kita keizinan untuk duduk dalam majlis yang baik. Semoga dia terus beri kita faham pada agama. Dan bila Allah Ta'ala beri faham, itu signal tanda yang sangat baik pada diri kita. Mudah-mudahan kerana Allah nak jadikan kita ni orang baik. Antara tanda yang diberi pada diri manusia itu apabila dia faham pada agama. Jadi nak faham ni nak kena datang belajar. Bila datang belajar itu datanglah faham. Semoga dengan faham ni dia menggerakkan kita lagi. Untuk apa? Untuk kita hadir. Menggerakkan kita lagi untuk apa? Untuk kita amal apa yang perkara-perkara dan benda-benda yang wajib kita ketahui dan pelajari. Okey, tengah hari ni InsyaAllah kita baca Bidayatul Hidayah. Kita baca Bidayatul Hidayah. Sambung benda yang kita dah tinggalkan 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Muka surat 123. Kitab lama ni 123. Ini masih lagi dalam bab jadi kalau 4 bulan ni, kalau suami hilang 4 bulan dia isteri boleh mengadu, boleh dapat talak kulub. Punya lama ni. Dalam bab apa ni? Dalam bab dosa menjaga lidah. Kita tengok muka surat 116 ni ada bab ni. Dikatakan menjaga lidah. Ini dalam bab dikatakan meninggalkan maksiat zahir. Jadi dia ada zahir ni, dia ada anggota lah. Maksiat anggota. Dan kita sampai bab pada lidah. Dan lidah ni dia ada berapa perkara. 1, bohong yang kita dah baca. Lepas tu 2, menyalahi janji. 3, mengumpat, kita dah baca. Dan sekarang ni kita baca nombor 4. Tu muka surat 122 tu. Berdebat atau bertengkar. Lepas tu dulu saya ingat guru dia cakap kan. Dia kata apa Dia kata La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah tu, kalau kita perhati, dia kata ada 7 kalimah. 7 kalimah. La ilaha illa Allah. Tu ada 4 perkataan. Muhammad Rasul Allah. Kalau kita sambung tu lah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu kalau kita sambung. Kalau kita tengok dia punya perkataan tu 7 tu. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasul Allah. Ni 7 ni. Jadi ada dulu guru cakap kenapa 7 ni? Sebab 7 ni adalah 7 anggota. Ulama merumuskan 7 anggota yang boleh bawa manusia itu pada dosa. 7 anggota. Apa 7 tu? Kita tengok badan kita ni. Mata. Telinga. Nombor 2. Lidah. Yang paling banyak membinasakan sekali, lidah. Dia kalau ikut ranking dia nombor 1. Lidah ni paling banyak menjahanamkan manusia. Jaga-jaga. Bandingkan anggota lain, lidah yang paling banyak dosa dengan orang lain. Banding dengan anggota lain, lidah. Jadi kalau 7 anggota tu apa? Kalau ikut ranking lah, kita kata lidah lah paling dahsyat lah. Lidah 1, lepas tu kalau ikut yang lain lah, mata, lepas tu telinga, lepas tu tangan, lepas tu kaki. Ni semua anggota-anggota yang boleh bawa manusia berdosa. Lepas tu perut,
Makan benda-benda yang tak baik, benda haram. Lepas tu, kemaluan. Faraj. Ini 7 ni. Ini 7. Lidah, mata, telinga, kaki, tangan, perut dengan kemaluan. Dan sama juga kalau kita tengok lepas maghrib, lepas subuh, kan ada hadis. Kalau kita baca kitab Tahqiq Munatul Musalli Baba Rushdi, Tahqiq Munatul Musalli Baba Rushdi, Baba Rushdi ada tulis tu hadis. Dalam kitab tu dia tunjuk hadis yang Rasulullah kata, siapa yang baca lepas subuh dengan lepas maghrib, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ramai baca Allahumma ajirna lah. Kalau seorang baca Allahumma ajirni minan nar. Tapi dalam hadis tu, matan hadis tu kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh. Dia mati sebelum maghrib, maka terhindarlah dia daripada api neraka. Atau ada hadis, siapa yang baca lepas maghrib, dia mati sebelum subuh esok hari, maka terhindarlah dia daripada api neraka. Apa perkataan dia? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 juga. Jadi ulama bahas hadis tu. Kenapa 7? Sebab pintu neraka itu ada 7. Pintu neraka. Pintu syurga ada berapa? Pintu syurga ada berapa? Tak nak lah kod-kod. Pintu surau ada berapa? 2. Ni pun ada. Ada orang masuk ke sini Ini kan ni? Oh, boleh pulang masuk? Surau ada 3. Pintu syurga ada 8. Tu Rasulullah kata kan, siapa yang baca doa lepas wuduk, kan doa lepas wuduk tu. Ada tampal kat sini rasanya. Kat sini ada tampal. Baca doa lepas wuduk. Baca dengan istiqamah lah, baca dengan istiqamah. Maka dia akan dipanggil oleh ke-8 pintu syurga. 8 pintu panggil nama dia. Tu benda ni kecil je, tapi kita nak istiqamah tu yang agak susah. Benda nak istiqamah yang agak susah. Kecuali kalau kita dah paksa diri kita. Kalau Imam Ghazali kata, dia kata buat 40 kali. 40 kali ni 8 hari je. Tapi kalau tinggal satu pun, 8 hari je. 8 kali 5 40 lah. Itu ambil wuduk-wuduk untuk sembahyang wajib tu. Kalau kita zuhur asar satu wuduk, maknanya satu je lah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita zuhur dah ada wuduk, sampai pukul 4 kita ada wuduk, sampai 4.30 ada wuduk, kita turun surau, kita ambil wuduk lain, tak apa juga. Itu nama dia tajdid wuduk, membaharui wuduk. Yang dalam kitab kata itu adalah cahaya atas cahaya. Wuduk ni cahaya. Dan wuduk ni lama, dia ambil wuduk lain, tak apa. Jadi dia jadi apa? Cahaya atas cahaya, lagi terang. Lagi terang lah. Lepas tu dalam wuduk tu kan kita dah belajar dulu dah belajar awal-awal kitab. Masuk kumur-kumur tu, ya Allah, ada doa dia. Kan ada doa dia kan? Jadikan lidahku mudah menyebut namamu dan membaca kitabmu. Ada dalam kitab ni ada. Adab-adab wuduk. Mesti cerita dalam adab-adab wuduk. Saya tak ingat muka surat berapa. Ada cerita adab-adab wuduk. Kalau nak tengok tengok dekat muka surat 32. Cuba buka balik muka surat 32. Kita belajar tu 3 bulan 5 2016. Memang lupa lah. Mana ingat Ustaz, 2016 ini dah 2020. 4 tahun. 4 bulan pun tak ingat. Tadi saya ngajar duha tadi dekat Pilihan Jaya.
4 bulan tak belajar. 4 bulan lah bila Covid tu kan. Tadi mula balik. Tengok makcik-makcik tu macam blur je. Cerita sikit bab solat ulang kaji lah. Cerita sikit bab hadas. Nampak macam ada kelas juga. Dia kata, Ustaz, buku hilang. 4 bulan buku boleh hilang. Lagi dahsyat. Ini 4 tahun. Ini bulan 5 2016. Saya tanda sini 3 bulan 5. Kementerian Kerja Raya. Nampak dia kata tu. Apabila engkau berkumur-kumur sunat olehmu akan membaca. Tu. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu dan memperbanyakkan zikir kepadamu. Tu dia kata tu. Imam Ghazali ajar. Ya Allah, mudahkan lidahku untuk baca Quran. Lebih kurang gitulah kalau maknanya lain. Dan mudahkan lidahku untuk membanyakkan zikir kepada engkau. Dan perkukuhkanlah perkataan La ilaha illallah di dunia, di akhirat. Maknanya akidah ni biar betul-betul tegap selama di dunia, dan di akhirat tegap, masih lagi tegap. Dia mati di bawah apa? Di bawah akidah dan kalimah yang kukuh. Apa dia? La ilaha illallah. Tu dia ajar waktu berkumur tu. Maknanya janganlah kita cakap-cakap waktu wuduk ni kita berbual, jangan. Waktu kumur ni kita latih lidah kita. Waktu kumur tu, air masuk tu kumur tu, kita doa lah hati kita. Ya Allah, Engkau jadikan lidahku mudah nak baca Quran. Setiap kali wuduk, doa lagi. Mudahkan lidahku untuk mudah baca Quran. Dan mudahkan lidahku banyak zikir dekat Engkau. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan permintaan kita pada Allah, dijadikan lidah kita ni, dia tak buat benda-benda yang boleh binasa, yang boleh membinasakan jasad. Dalam kitab Nasaihul Ibad, anggota yang paling teruk disiksa adalah lidah. Maka lidah ni dia tanya nanti, kenapa engkau siksa aku teruk daripada anggota lain? Kerana kau lah anggota yang paling banyak buat dosa. Jaga-jaga lidah tau. Lepas tu saya kata jaga-jaga lidah lah. Kalau rasa nak cakap ni benda yang boleh guriskan hati orang, cakap ni menyebabkan orang lain bertengkar, cakap ni menyebabkan mengumpat, cakap ni kita pun tak pasti benda nak cakap ni betul ke tak betul, lebih baik kita diam. Itu lebih selamat lah. Jadi kalau dekat organisasi ni, dalam meeting bertengkar pun selalunya dalam meeting. Lepas tu nak kena hati-hati. Jangan masuk meeting dengan ada rasa perasaan kita hentam dia orang sikit. Ni bahaya. Belum apa-apa kita dah nak adakan sentimen nak bertengkar ni. Tu dia kata ni bertengkar ni akibat dia apa ni? Dia kata sini kita ulang balik baca daripada awal. Perkara-perkara ini, apa perkara ni? Lidah ni yang suka bertengkar, yang suka berdebat ni. Dia tiga ni digabung sekali. Satu berdebat, satu bertengkar. Lebih kurang lah ni. Cuma berdebat ni katanya lebih sopan je, tu je. Bertengkar. Lepas tu bantah perkataan orang lain. Tiga ni dia gabung. Perkara-perkara ni, tiga perkara ni. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang. Buat orang sakit hati. Dan terkadang sampai ke peringkat memperbodohkannya. Lagi, apa benda akibatnya? Dan atau menyentuh hal-hal peribadinya. Daripada apa ni? Daripada bertengkar ni lah. Kemudian dalam mempertahankan, dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak lepas daripada memuji diri sendiri. Ni Ghazali kata lah. Bila kita dah bertengkar, kita dah berdebat, kita nak kalahkan dia, kita mesti kata kita lebih baik daripada dia. Lalu kita akan keluar perkataan ni. Inilah perkataan yang dikeluarkan oleh siapa? Aku lebih baik daripada dia. Siapa cakap ni? Iblis. Tahu Iblis ni perkataan ni? Yang menyebabkan Allah
Cop dia kufur di tanah hormat, sujud pada Nabi Adam. Apa alasan dia? Engkau jadikan Adam itu daripada tanah, sedangkan aku ini jadi daripada api. Kenapa aku nak hormat kat dia? Itu perkataan tu murkanya Allah. Murkanya Allah. Kita berdebat kan, kadang kita bergaduh kan, kita cakap petani kan. Aku lebih lama kerja daripada engkau. Engkau siapa? Engkau D21, aku DG41. Grade, sebut grade. Sama lah macam tu kan, sama tak macam tu kita cakap tu? Syaitan cakap, Iblis cakap apa? Aku kan daripada api. Lebih kurang lah tu. Tak adalah syaitan cakap aku DG41. Betul tak? Aku dia jurutera, kau hanya TA tau. Ini perkataan yang orang sebut tau dalam kerja. Aku CC. CC apa? Dulu gamun ada orang panggil makcik CC. Lalu CC ni orang nak pencen lah tu, orang panggil makcik. Chief apa? Chief clerk. Ketua kerani. Aku CC, kau kerani. Nampak? Kenapa tanya keluar dulu kan? Siapa engkau? Aku nak hormatkan kau. Ini bahaya tau. Ini bahaya. Patutnya kau kena minta maaf dengan aku dulu. Ni kan perkataan ni biasa keluar kan? Kan aku lebih tua dari kau. Adik-adik sebut. Aku anak yang tua. Dia ke datang kat aku. Padahal kalau dia datang minta maaf pun lagi elok. Janji benda tu boleh damai. Betul lah kalau kita fikir cara tu lah. Tak hilang bisa ular ni. Orang tua tu dah ajar ular yang menyusur akar. Betul? Dia menyusur akar ni maknanya dia dekat bawah lah. Dia rendah. Tidak akan hilang bisanya. Orang tua dah ajar gitu. Hati-hati watak-watak sombong Iblis ni sombong lah ni. Puncanya dia dilaknat oleh Allah ni sombong. Apabila dia merasa dia lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Tu jangan ada rasa gini. Syaitan ni dia nak, sebab Rasulullah sebut orang ada sombong walau sebesar biji sawi. Sombong ni besar biji sawi. Tuan Jamil saya cakap dah kecil. Dia tak boleh banding. Kalau macam pen ni, dia besar sikit daripada mata ni je. Pergilah tengok kawasan market biji sawi belah mana. Besar sikit dia. Rasulullah kata orang yang ada sombong besar biji sawi, dia akan diharamkan daripada masuk syurga. Besar ni tau. Kalau sombong besar ni Allah. Tu tanda sombong lah apa? Tanda dia banyak Dan kita sebut 25 tanda. Kalau ada salah satu, maka dia dipanggil orang sombong. 25. Ada kata 24. Lepas tu kita bahaya. Jadi bertengkar ni, bila kita memperbodohkan orang, bila kita memuji diri, selalu tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban. Ini semua, bila bertengkar ni semua keluar. Ini semua keluar. Kadang-kadang dalam jabatan-jabatan, dalam mesyuarat-mesyuarat, dalam WhatsApp group, dalam email perbincangan ni semua keluar tau. Dia tahu tak dia tengah buat apa tu? Dia tengah memperlihatkan pada diri dia ada watak sombong. Itu belajar. Saya bila sekarang dah boleh pergi masjid kan? Dah boleh pergi surau. Ada surau limit lah 40 orang. Tak sampai 40 pun surau. Boleh tengok surau yang limit 40 kan. 10 orang ni sebelum subuh. Tapi tak apalah, di limit tu adalah sebab kesihatan tu. Sekarang kita pergi surau tengok mula-mula kena pakai ni. Korang tak pakai Kebal tu korang ni. Tak pakai ni? Kau pergi tak pakai Oh buka. Kena pakai tak? Pakai Kena pakai ni. Saya pergi surau ke Putrajaya pun tak pakai. Tapi rumah saya tengok semua pakai. Semua pakai. Sekarang pergi surau kena pakai ni. Tadi saya ngajar pun saya tengok semua makcik-makcik yang pakai. Banyak perempuan lah tadi. Ada orang lelaki berapa orang pakai ni. Lepas tu bawa sejadah sendiri. Betul tak?
kat rumah lah, kat rumah masjid tu lah kan. Sini tak ada. Tak ada. Dia tak bentang sejadah. Buat dia sendiri. Kadang saya fikir pergi masjid mulut ketutup. Bawa sejadah sendiri. Lepas tu sampai pintu, tembak kepala sendiri. Kalau lambat, AJK pun dah nak semayang, kita lewat, dia tinggalkan benda tu kat luar, sila tembak kepala sendiri. Tengok, kadang-kadang keluar Fahrenheit 90 lebih. Apa boleh banyak ni tak reti. Nak convert tak reti. Tulis suhu. Kalau lebih daripada 37 point berapa, 4, macam manalah, adalah nombor dia, tak boleh masuk. Kalau ada gejala sesama ke batuk, jadi AJK tak pergi masuk. Kena buat jalan sendiri. Saya dekat Temeluk tadi, saya dah sampai depan masjid yang besar tu saya. Pakcik kena buat sejadah sendiri, dia kata. Sejadah dan kereta nak patah balik pun malas. Saya kata tak apa, saya pakai ni. Bukan pakai otak, pakai serban. Saya pakai ni. Okey pakcik, tak apa. Jadi saya dah sign nama, saya masuk, saya buka serban. Buka, lipatlah 4 segi, buat sejadah. Sebab dia kata kena bawa sejadah sendiri. Tak boleh pakai sejadah masjid. Okey lah, saya pakai ni, dia kata. Tengok nanti kita nampak lah orang pergi masjid bawa sejadah, macam-macam rupa. Ada sejadah mahal. Ni tengok tak orang bawa sejadah. Ada sejadah yang gambar raudah tu, macam kapet dekat raudah tu. Ada sejadah yang RM3.90. Yang murah tu, yang nipis tu. Ada tu dah RM3.90. Dah lusuh. Tempat sujud tu dah lekuk. Dah kuning pun ada juga. Ada yang bawa sejadah besar, yang mahal tu. Ada yang bawa yang tebal, orang tua-tua buat tebal-tebal lah. Lutut sakit. Ada juga yang bawa yang besar, yang kecil. Besar ni pun ada. Tempat sujud je. Ada bawa tu. Nampak tak? Kat mahsyar besok, orang masuk mahsyar bawa amal masing-masing. Betul? Ada amal dia besar dan mahal harga dia. Ada amal dia murah. Ada juga orang datang tak lupa bawa sejadah. Ada orang tak bawa amal langsung. Ada orang bawa amal tetapi dah muflis. Kosong. Kena claim dengan orang lain. Dan waktu tu mulut manusia akan ditutup. Macam mana kita sekarang pergi masjid. Betul? Di pada mahsyar besok tak ada pakai ni, tapi mulut kita dikunci. Kita tak boleh nafikan apa yang kita buat. Kita tak boleh mengaku apa yang kita tak buat. Kita boleh kata, aku dulu semayang. Tak payah cakap. Aku nak panggil Pak Imam jadi saksi. Tak boleh. Kenapa? Dah ada benda yang akan menyaksikan. Apa? Ni. Semua ni. Ni. Lidah gerak sendiri. Tangan. Kaki. Mulut tutup. Sekarang ni pergi masjid kena tutup mulut. Orang nak salam pun takut. Nak salam minta izin. Malam mengajar kat Putrajaya, ustaz boleh salam tak? Minta izin dulu. Dia salam lah, aku nak salam. Saya tak nak buat depan orang ustaz, nanti orang lain salam ni. Dia nyuruh, dia ajak pergi dekat belakang surau, dia salam. Orang nak salam pun takut. Dah jadi macam jenayah. Tahu? Betul tu. Tak galakkan salam betul kan? Itu undang-undang dia, kita ikut lah. Besok dekat mahsyar tu itulah. Ada orang bawa amal cantik. Ada orang bawa amal sikit. Ada orang murah. Ada orang kena scan. Sombong. Tak boleh masuk syurga. Nampak? Sama macam kita ni sekarang ni, dia scan ni. 36.1. Okey, masuk. Catat nama. Kalau kat supermarket tu, entah apa-apa nama keluar. Superman pun ada orang tulis. Bila pula Superman pergi supermarket ni? Janganlah kat masjid pun macam tu. Kau hajar betul. Masuk rumah Allah tulis nama tak betul. Tulis nama John. Apa pula John pula?
Sherry kalau perempuan, Amy, Aminah, Amy. Tulislah Aminah. Ini rumah Allah tau. Ini bukan masuk supermarket. Ini bukan masuk supermarket. Ini rumah Allah. Ada tulis nama-nama artis. Tu supermarket tu lantak engkau lah. Dia tulis betul, tulis betul. Nombor telefon, tulis betul. Tak siapa nak nombor telefon kita, jangan risau. Kita kawan terkenal. Tulis. Itulah pengajaran. Kat sini kita kena scan, tap, lulus masuk masjid. Dekat hari akhirat tu kita tak tahulah macam mana scan. Ada alat ke apa benda ke tak tahu. Dia tengok buku amal kita, dia tengok kita ni ada sombong, dia scan, pap, tak boleh masuk syurga. Banyak benda yang Rasulullah kata orang ada ni diharamkan syurga. Kan? Orang ada sombong diharamkan syurga. Perempuan berpakaian tetapi telanjang diharamkan syurga. Sedangkan syurga itu boleh disium 500 tahun perjalanan. Tahu 500 tahun perjalanan lah. Maknanya kalau berjalan tu 500 tahun, syurga tu ada kat sana, bau dia dah masuk ke hidung kita. Tu perempuan jangan pakai seluar ketat. Saya selalu cakap dengan anak saya. Jangan pakai baju sendat. Jangan pakai seluar ketat. Jangan pakai tudung yang melekat-lekat kat dada. Yang nampakkan bentuk. Jangan. Nanti dikatakan berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Diharamkan bagi di syurga. Allahu Akbar. Ada sahabat-sahabat. Contohnya ada seorang sahabat nama dia apa? Allah Akbar. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni adik-beradik dengan Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni siapa? Siapa Malik bin Nadar ni? Dia bapa pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adik-beradik dia nama Anas bin Nadar. Orang Arab ni dia suka nama, tahu, nama tu dia pusing-pusing tu. Dia macam recycle tu. Tahu, nama dia Malik, adik dia nama Anas. Anak Malik ni nama Anas. Dia pusing-pusing gitu nama keluarga dia. Jadi kisah yang diceritakan dalam kitab, Anas bin Malik cerita, dia kata pakcik dia nama, saya nak cerita apa ni? Nak cerita bau syurga ni. Pakcik dia bernama Anas bin Nadar. Nama dia sama macam nama dia. Dia kata aku pernah dengar pakcik aku ni cakap dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, waktu perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, aku tak dapat datang. Aku tak dapat ikut. Nanti perang lagi sekali, engkau akan tengok apa yang aku akan buat untuk mempertahankan agama Allah. Jadi perang lepas tu adalah perang apa? Uhud. Perang Uhud. Jadi dia tengok perang Uhud ni ada satu bukit. Bukit Pemanah. Kalau kita pergi umrah ni kan dia tunjuk kan. Bukit Pemanah tu. Rasulullah kata dengan orang Pemanah ni, engkau jangan tinggalkan bukit ni. Walaupun kau nampak kami kat bawah ni dah kalah. Hingga badan kami dibawa makan oleh burung-burung kering. Maknanya burung-burung makan bangkai ni. Jangan turun daripada bukit. Tapi orang-orang musyrikin ni pandai. Dia datang bawah bukit tu, dia tinggalkan barang-barang barang-barang berharga ni yang jadi apa, pampasan perang ni, pampasan perang. Dia datang, dia tinggalkan. Dia bawa macam undur diri. Jadi pemanah ni nampak barang banyak, dia turun. Bila turun tu musuh datang balik. Tu yang menyebabkan orang Islam tewas. Maka waktu itulah sahabat yang bernama Anas bin Nadar ni, dia lari, dia jumpa Sa'ad bin Waqqas. Dia kata, wahai Sa'ad, mari kita terjun. Masuk ni pergi tolong kawan-kawan kita yang dekat dalam tu, dekat kelabut tu, kena attack. Mari kita pergi. Kerana aku telah mencium bau syurga. Tu saya cakap perkataan tu tadi. Allah beri dicium bau syurga sampai dia pergi rempuh kumpulan yang tengah attack Islam ni. Dia rempuh.
masuk dalam. Akhirnya dia syahid dengan keadaan 80 lubang pada badan dia. Telinga dia dipotong, hidung dia potong, badan dia ada 80 lubang. Siapa yang orang tak kenal? Ni mayat siapa ni? Akhirnya ada adik-beradik perempuan dia kenal jari dia. Kenal jari dia. Inilah dia kata jari apa? Jari bapa, jari adik dia. Tak apa adik dia? Itu Anas bin Nadar. Itu saya jadi cerita tu apa? Bau syurga tu. Allah bagi dia cium sampai dia bersemangat masuk dalam. 80 lubang. Kena tombak, kena panah, kena tikam 80 kat badan dia. Allahu Akbar. Lepas tu jangan ada rasa sombong. Nanti amal banyak ada sombong, reject. Reject daripada masuk syurga. Lepas tu nak kena belajar dalam tasawuf ni, ilmu padu ain ni, sombong ni tanda dia apa? Supaya jangan ada watak sombong. Ini dalam orang berdebat ni, orang bertengkar ni, memuji diri. Tu tanda sombong lah. Bagaimana Iblis kata dengan Allah, bukankah aku lebih baik daripada dia? Dia siapa? Nabi Allah Adam. Sebab tu jangan kata macam tu. Perkataan ni tak bagus. Jangan kata, bos, kenapa saya tak boleh dapat anugerah cemerlang? Bukankah saya lebih baik daripada dia? Tengok. Perkataan tu macam pernah dengar ni. Siapa cakap dulu APC. Apa? APC. Kawan naik stage, kita tak naik. Cakap dengan kawan, kau tengok dia dapat. Aku kerja lagi baik. Walaupun hakikatnya gitu, jangan cakap. Kenapa? Dia memperlihatkan sombong itu masih dalam diri. Dia dapat cara apa, tu urusan dia lah. Betul? Itu urusan dia. Dia dapat cara apa, bukan urusan kita. Itu urusan diri dia. Dia akan dipersoalkan. Itu urusan dia. Kipas ke, aircon ke, apa benda ke, blower ke, orang kata ke, tu ulang dia. Tu macam cakap macam-macam. Dan menganggap dirinya bersih daripada segala keaiban. Bila bertengkar ni, mula dia puji diri. Penyakit dia tu apa? Dia anggap diri dia bersih daripada segala keaiban. Dan menganggap diri ni mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Dia anggap diri dia ni pandai daripada orang lain. Ni yang agak susah ni. Ni agak bahaya lah. Agak bahaya. Dia cubaan, dia dugaan, ujian pada orang-orang yang ada ilmu ni. Dia akan anggap diri dia pandai. Ni sangat bahaya. Ni sangat bahaya. Memang dia pandai, tapi dia kena tahu dia pandai ni siapa bagi dia pandai. Bukan dia. La haula wala quwata illa billah. Bukan dia, sebenarnya bukan dia. Ilmu yang dia dapat tu bukan dia punya ilmu. Ilmu yang dapat tu bukan dia dapat. Allah beri. Dia belajar, Allah beri. Ada orang belajar, Allah tak beri. Dia dapat, dia beri. Jangan sekali sebut, aku ni IR tau. Jangan. Besar mana lah IR tu? Jangan sebut. Engkau siapa? Engkau je TA je. Engkau je kerani. Daripada mula kerja sampai pencin kau kerani tau. Ni yang sebut kata ni. Ada orang bila dah bergaduh, dia keluar macam-macam. Betul tak? Bila bertengkar, berdebat, dia keluar macam-macam. Engkau ni hanya driver. Disebut. Orang yang rendah-rendah ni sebut je jawatan orang ni. Jangan takut datang apa. Allah lihat sombongnya kau. Ni bahaya tau. Ni bahaya. Kita kalau nak terang, kita cakap cara yang elok lah. Cakap caranya elok. Cakap abang ni hanya level ni tak layak untuk ni. Cakap elok lah. Jangan ada perkataan menghina. Bimbang kadang-kadang mereka ni jauh lebih baik daripada kita. Kemudian pertengkaran ini, debat-debat tadi, pertengkar itu, suka membantah-bantah itu, menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Terusan mana? Sampai mati orang ingat. Sampai mati orang ingat. Kita dah pencen 10 tahun. Lepas tu kita dengar ada kawan kita pencen. Baru pencen. Kita waktu tu umur kita dah 70. Kita kata aku ingat dia ni. Dia ni sombong tau. Nampak. Kita orang dah mak kita sombong. Dia ni kalau meeting dia tembak orang. Orang sebut tau. Itu nama tu. Itu nama permusuhan. Kenapa? Dulu pernah bertengkar dalam meeting. Ada orang dia profesional. Dia bertengkar ni hari dalam meeting.
Besok dia jumpa kita, dia hi. Betul tak? Macam tak ada apa-apa je berlaku. Ada orang macam tu. Ada bos macam tu. Dalam meeting dia marah kita. Lepas tu dia tepuk. Jom, dah minum. Jom minum. Macam tak ada apa-apa. Macam tak bersalah. Kita punya geram. Tadi kau kata aku macam-macam kerja tak siap. Lepas tu dah ajak minum. Ada orang gitu. Ada orang dia jenis simpan. Dia jenis simpan. Tu yang jangan jadi apa tu. Dia kata menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Bergaduh. Lepas tu benda yang nak kena elak adalah pertengkaran lah. Kalau dalam mesyuarat lah. Lepas tu ada pengusi mesyuarat tu. Pengusi ni main peranan. Kalau kita tengok orang dah hentak meja, kita stop. Kita stop di meeting. Sebab dia dah bukan jadi meeting, dia jadi bergaduh. Kita stop di meeting. Kita buat meeting lain. Dan kita minta wakil daripada pihak B ni, jangan hantar orang-orang yang emosi ni kuat. Tahu? Cakap je hentak meja. Bergegar meja kalau meeting. Jangan bagi dia masuk. Biar dia bagi idea kat belakang. Biar wakil dia cakap bagi pihak dia. Tapi jangan bagi dia masuk. Kenapa? Nanti timbul pertengkaran. Kadang-kadang orang belah sini pula dah siapkan peluru pula. Tak apa. Dia cakap ni, kita cakap ni. Lagi. Biasa tak? Tengok tadi. Tak biasa. Korang wali-wali kan. Mana dia bergaduh. Meeting pun tunduk je. Ya, bos. Ya. Saya rasa macam ni. Amoy. Sejuk dah aku masuk sini, sejuk aku tengok surau ni. Mungkin di jabatan kerajaan kurang kot. Saya rasa lah, saya agak lah. Tapi kalau di swasta dahsyat. Ada tempat lah, tak semua macam itu. Itu kalau boleh dibuat mesyuarat ini macam keluarga kan. Itu kita kalau yang dah tua-tua ni, kita umur dah 50 lebih kan, kita dah 40 lebih, kita tua lah. Lepas tu kita kena main peranan lah. Kalau meeting tegang, kita kena main peranan untuk kendurkan mereka ni. Untuk kendurkan mereka ni. Buatlah cerita apa-apa sikit, bagi kendur sikit. Kita ala-ala sikit pencapaian mereka, bagi kendur sikit. Kenapa? Nanti jadi berdebat tau. Jadi bertengkar. Bila bertengkar, dia jadi benda yang boleh membinasakan hati. Membinasakan hati. Lama-lama jadi permusuhan. Lepas tu ada pula game antara jabatan, main bola. Siap kau. Kita takik kaki dia. Orang main bola kan cakap takik. Kita okey, kita takik kaki. Dia ni dalam meeting, dia hentam kita macam-macam. Kadang-kadang budak-budak tak ada mana pun kita cakap, kau main bola untuk kita punya unit kan. Kau takik kaki dia, bagi patah sikit. Dia ni mulut kalau dalam meeting dia hentam kita macam-macam. Oh ya ke? Tak apa bang, saya uruskan. Ni ada berlaku. Saya cakap ni pengalaman saya ni. Saya kerja dulu 30 tahun lebih ya. Saya tahu cerita ni. Allah, sangat menyedihkan lah. Sangat menyedihkan. Tak boleh situ. Patutnya sukan ni dia lebih memesrakan lah patutnya. Antara jabatan-jabatan memesrakan. Ini jadi bergaduh, kita tak boleh buat. Kerana engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia menaruh dendam. Kalau bertengkar tu dengan orang jahil, dia tak ada cakap apa, dia menaruh dendam. Dia letak dalam hati dia, menaruh ni letak lah. Dia meletakkan dendam untuk menyakiti engkau pada satu masa nanti. Tu kalau dah teruk sangat apa tu? Tu yang sihir-sihir tu. Tu yang sihir-sihir tu. Itu yang tiba busung perut besar. Allah, ini lagi dahsyat lah. Ini kalau undang-undang nak tangkap pun tak boleh, tak ada bukti. Tahu? Tapi saya ada dengar lah orang-orang main benda-benda gini. Punca dia kat pejabat je. Hasad, tahu hasad. Hasad dengki kat pejabat. Dia naik, dia tak naik, dia gaji naik. Dulu kan ada gaji naik menegak, ada melintang dulu kan. Dia naik banyak, dia ni tak naik. Dia ni bos sayang, dia ni bos tak sayang. Dia ni bos tak suka, bos sukakan dia. Jadi ni sistem macam ni selalu timbul lah. Kalau tak ada iman, dia akan guna cara yang paling berdosa. Itulah apa? Itulah sihir. Itulah sihir. Kenapa? Dendam di hati. Dia letak dendam. Orang jahil ni kalau dia bergaduh, dia letak dendam. Kalau orang ada iman, dia boleh terima tau keadaan ni. Kalau orang jahil, kita kena hati-hati. Dia letak dendam.
Tu yang kadang-kadang pancit ikan tayar. Yang penakut tu dia buat cara belakang lah. Pancit ikan tayar motor bos. Lepas tu dia hintai, dia jauh bawa tolak. Wah, dia seronok. Calahkan kereta. Kan nampak? Macam dulu marah dengan cikgu lah. Aku tak pernah buat tau. Marahkan cikgu. Cikgu disiplin garang. Pergi ambil paku budak-budak. Serum keliling. Kereta baru dia. Itu apa tu? Dendam. Lepas tu hati puas. Tapi nanti kat akhirat nanti nampak balik video. Sini. Guru besar nampak. Kau dulu yang buat Aku nak claim balik. Dekat hari kat kiamat nanti, hari akhirat ni tak ada kereta. Nak bayar duit chat tak boleh dah. Kena bayar balik. Tetap kena bayar balik. Kenapa? Tak minta maaf. Siapa ada buat minta maaf. Cikgu, ni Syahid cikgu. Oh Syahid, lama dah jumpa. Contohlah ni. Ni Syakir cikgu. Lama tak jumpa Kerja mana? Kerja KKR. Wah, tanya khabar. Tak tanya cikgu. Sebenarnya gini cikgu. Cikgu ingat tak dulu? Flashback. Dulu cikgu beli Toyota. Cikgu ingat tak? Cikgu punya tayar pancit 2. Oh ya, lama dah kan. Dah lama dulu. Lepas tu cikgu jadi plan. Cikgu sebenarnya saya yang buat. Saya yang buat cikgu. Saya nak minta maaf cikgu. Tak apalah. Dulu awak pun nakal kan. Saya dah maafkan. Settle tau. Kau dia kata tidak, aku tak maafkan kau. Kau dia ganti. Dia ganti apa cikgu? Kau kena kahwin dengan aku. Ini macam cerita Syekh Kadir Jalani. Bapak dia tu. Abu apa nama dia? Abu Nu'man apa nama bapak dia? Baru aku boleh. Tidak, aku tak halalkan. Kalau dia kata tak halal, dia kata aku tak maafkan kau. Dia kata benda ni aku punya terasa sampai sekarang. Siapa yang kau hajar pancitkan 4 tayar? 4 tayar pancit. Belah lagi dengan pisau. Kalau dia kata gitu, dia ada hak untuk cakap gitu. Apa kita kena buat? Imam Ghazali kata, apabila kau minta maaf dengan orang, kau ada buat salah, orang tu tak maafkan kau, bersediakanlah dengan amalan yang banyak. Imam Ghazali kata gitu tau. Kenapa? Itu nak kena bayar. Tak kena bayar balik. Kena bayar balik tau. Masa saya ngajar di kelas pagi kelas Jumaat pagi. Dekat Gombak tu. Vocational Gombak. Dia sebelah dengan UIA. Tu atau hari saya sampai sana selalu saya minum kat gerai luar tu. Dah 7 lebih baru saya masuk lah. Sebab kelas dia pukul 7 lebih. Sekali tu saya dengan minum ada tu saya cerita dulu ada budak datang duduk depan saya. Dia kata, bang, buat apa sini? Saya kata, daripada surau mana ni? Saya ingatkan orang surau lah. Mana kawan lama ke? Tak kenal saya, dia kata. Saya kata, saya tak ingat lah. Saya dulu junior setahun. Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dia kata. Saya tak perasan lah, dia kata. Tapi, abang saya ingat. Dalam hati kata, jahat jangan aku ni. Orang ingat aku. Muka abang saya ingat sampai sekarang. Saya boleh ingat muka abang. Saya boleh cam. Lepas tu dia katalah dia kerja kat sini. Saya ngajar kat sini. Kelas pagi ni. Lepas tu kan habis lah. Dalam setengah jam, 1 jam habis lah. Kelas, dia ada tarbiah mingguan dulu. Saya buat setahun saya ngajar kat sana. Lepas tu saya kata dulu junior saya. Saya kata ada WhatsApp group tak? Ada. Kami ada WhatsApp group. Saya kata tak tolong boleh tak? Ambil gambar saya. Tulis nama saya. Nama saya pun ingat lagi tu. Allah. Tulis nama saya, cakap, nama saya ni minta maaf pada semua junior kalau dulu saya ada buat salah di sekolah. Saya suruh dia cakap begitu tau. Saya kata ni peluang saya minta maaf dengan dia orang. Yelah, mana tahu kan, main bola pun dulu pernah bergaduh. Macam-macam lah dulu dalam sekolah tu. Jadi, masa tu form 4, form 5 masa tu dah balik. Form 6, saya sekolah sampai form 6. Betul tak? Kita dah balik tau. Bila dah balik, buku dosa kita dah jalan. Mungkin dulu kita nakal-nakal dengan kawan buat kita buat kawan kita macam-macam lah. Kita gurau-gurau, ada yang kecil hati. Jadi minta tolong masukkan. Budak tu tak apalah bang, biasalah kita sesama nakal. Dia kata gitulah. Dia masukkan. Itu saya tanya dia apa respon dia orang. Dia orang banyak cakap gitulah.
Alah itu hal lama, kita dah settle dah, dia tak ada apa-apa, tu kecil-kecil gurau-gurau apa, gitulah. Tapi orang patutnya kita patut rasa bimbang tau. Sebab apa? Dosa dengan manusia, Allah tak ampunkan selagi orang tak ampun kita tau. Tahu tak? Lepas tu kalau kita pindah jabatan, kita pencen, orang buat majlis pencen kita, walaupun tak buat cara rasmi, dalam pejabat orang buat kita makan-makan, kita datang hari terakhir kita kerja, kalimah yang pertama yang mesti kita sebut dengan betul-betul daripada hati kita, kita kena minta maaf. Itu kalimah pertama. Ada orang tak cakap tu. Orang cakap, lepas ni saya nak jual air kampung, siapa nak beli air kampung jumpa saya. Tak penting. Orang lain pun jual air kampung banyak. Betul tak? Tak ada apa-apa. Itu hanya benda-benda sampingan. Benda pertama dia cakap, saya kerja sini berapa lama, saya minta maaf. Lepas tu pergi cakap grup-grup yang kita pernah kerja. Kita pernah kerja jabatan ni. Minta orang jabatan tu masukkan nama kita. Cakap dengan orang dalam grup WhatsApp tu. Kita mungkin dah kena keluar sebab kita dah tak kerja jabatan tu. Cakap saya dah nak pencen ni, saya nak minta maaf pada apa-apa semua orang. Cakap macam tu. Dia nak maaf tak maaf, itu bukan urusan kita. Tapi kita minta maaf dulu. Dengan harapan mereka ni akan maafkan kita. Sebab apa? Ini bertengkar ada dekat pejabat, bergaduh ada dekat pejabat. Kita pergi pejabat pukul 7, kita balik pukul 7. 12 jam kita ke pejabat. Kita kat rumah berapa jam je? Pukul 11 dah tidur. Kita hanya kat rumah 4-5 jam. Mungkin 60% hidup kita atau mungkin 70%, yang balik malam-malam tu 80% usia kita ni, waktu jaga kita ni dekat pejabat. Kalau kita sedar lah. Tu dulu orang kata kan, keluar gelap balik gelap tu. Keluar gelap lepas subuh, lampu tak lagi. Balik kan maghrib, gelap. Dan kita banyak berurusan dengan kawan-kawan pejabat. Sebab tu kita ni janganlah jadi orang yang mudah nak kecil hati. Kadang-kadang kawan ni biasa lah kan, tension kan, gurau-gurau. Ini sedikit kan, left group. Lepas tu kawan-kawan ni kesian, add balik. Minggu depan, tengok nama dia lagi left group. Tak apa, tak kena pun tak tahu. Hati macam tikus kecil. Tapi dia gurau dengan orang tak apa. Dia cakap orang gini, orang buat ikon ketawa je. Tapi orang usia sedikit, pam, dia left group. Kalau saya left group, jangan bagi dia masuk dek. Dia boleh left group je kerja dia. Janganlah kecil dengan hati tu. Betul tak? Kalau kecil dengan hati, jangan banyak bercakap macam tu. Ini dia gurau tak apa tau. Dia kutuk kita, dia cakap gini, dia hentam kita. Kita bawa anggap gurau je, tak ada kecil hati. Kita usir dia sikit, dia left group. Susah lah macam tu. Okey. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar. Dia kalau bertengkar ni, selalu dengan orang jahil. Kalau orang tu banyak sabar, tak adalah datang pertengkaran. Betul tak? Sebab apa? Sabar dia banyak. Ini orang ini yang jarang kita jumpa. Kecuali pada satu masa nanti, hati-hati, ia akan habis sabar. Sabar ni macam ada stok tau. Ada stok tau. Sekali dia out of stock, kau jaga. Ada orang macam tu kan. Dia diam tau. Ada orang macam tu kan, kau kita pernah jumpa tak? Dia tak bercakap tau. Dia diam. Tapi sekali cakap, aduh bisa je telinga aku. Dia pernah jumpa tak kawan macam ni? Dia diam tau. Dia jangan cakap. Dia jangan komen tau. Dia jangan komen. Kita berbual pun dia buat kerja dia. Tapi sekali dia cakap, bisa. Orang macam ni pun bahaya kan? Bisa. Kalau diam cakap seorang-seorang, tu dia bahaya. Ini bukan bisa, tu gila. Ni yang main. Tolong dia pergi bawa rawatan. Dan main ni tau. Tiba kan dia mengamuk ke apa kan. Allah, tempat kerja ni macam-macam cerita lah. Biasanya kisah lah kita dah dengar. Cakap seorang-seorang. Kita ingatkan dia cakap telefon. Dia tengok kat partition. Kau dengar siapa? Tak ada, aku cakap diri aku. Ni. Bawa dia jumpa kaunselor. Ada kaunselor? Ada kaunselor kan? Ada jabatan kaunseling? Ada bawa dia jumpa kaunseling. Jangan biar dia cakap seorang. Itu orang cakap seorang ni, dia tanda dia akan menyuju pada
Gila lah, macam gila lah. Jangan begitulah. Okey. Dia akan habis sabar dan akan marah kepadamu, dan akibatnya akan timbul benih-benih dengki. Benih ni lama dia tumbuh, dia subur lah. Kedengkian dalam hati. Oleh itu Rasulullah SAW pernah bersabda, man tarakal mira aw huwa mubtilan banallahu lahu baita fi rabadil jannah, wa man tarakal mira aw huwa muhikam banallaha lahu baita fi a'lal jannah. Siapa yang sanggup meninggalkan, Rasulullah tanya, sanggup tak? Tu macam itulah. Sanggup tak? Okey. Siapa yang sanggup? Maknanya ada ramai orang tak sanggup. Macam buah kita tajalah ramai-ramai ni dah pukul 5 nak balik ni. Pukul 5 nak balik. Dah lah nak balik. Bulan puasa lagi tu. Bulan puasa boleh cepat. Siapa sanggup stay? Sebab kita kena buat benda ni nak bagi pada menteri. Dia kena cakap perkataan itu. Dia tak paksa. Sebab apa? Nak stay ni, dia bulan puasa. Orang perempuan lagi nak siapkan makanan kat rumah. Benda yang payah nak buat. Betul? Tu dia kata siapa sanggup? Rasulullah kata, siapa sanggup meninggalkan pertengkaran, sedangkan dia tahu dia di pihak yang salah, Allah akan membina untuknya rumah di tepi syurga. Dia bergaduh, dia tahu dia salah. Dia tengah tegakkan, orang Melayu kata apa? Tegakkan apa? Benang. Mana mungkin benang basah boleh tegak? Tak mungkin. Tapi dia duduk cakap juga. Akhirnya, mungkin dia ingat kata-kata Rasulullah, dia tinggalkan pertengkaran tu. Maka Allah akan bina dia rumah di tepi syurga. Patutnya mereka tinggal lah, dia memang salah. Dia kan teruskan pertengkaran tu. Termasuklah pertengkaran dengan pasangan, pertengkaran dengan anak, pertengkaran dengan adik-beradik, pertengkaran dengan ipar duai, pertengkaran dengan mak mertua, pertengkaran dengan rakan pejabat. Dia meliputi umum. Tinggalkan, jangan bertengkar. Allah akan bina rumah di syurga. Dan barang siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar, sedangkan ia berada di pihak yang benar. Ni lagi payah. Lagi payah tau. Syaitan akan cakap dengan dia, kau berani ke ada benar? Berani ke ada? Cakap lagi. Dia bagi hujah-hujah yang seolah-olah menarik. Rasulullah kata, siapa sanggup meninggalkan bertengkar, sedangkan ia ada di pihak yang benar, Allah akan membina untuknya rumah di tempat yang tinggi di syurga. Jadi tinggalkan pertengkaran ni, kita salah pun kita tinggalkan, dapat rumah tepi syurga. Kalau kita benar, kita tinggalkan, dapat rumah dalam syurga. Tempat yang tinggi, kedudukan syurga yang tinggi. Kenapa? Meninggalkan pertengkaran. Lepas ni yang bergaduh je lah. Cakap aku dah tua, tak larat aku nak bergaduh. Tapi memang tau, saya kan, bila umur saya 50 kan, saya dalam meeting mesti malam bercakap kadang. Okey bos. Okey. Ada. Nak bagi idea pun dah malas. Betul lah. Tu yang beli 50 lebih dengan ada pencen tu dah malas. Mungkin masa 30 kita agresif. 40 kita bagi idea kita ni dah lama dah jadi macam bodoh lah meeting orang kata. Kena pula pergi kursus. Umur 54 tu pergi kursus lagi. Sekarang bos dah, bos nak pencen bos. Pergi lah, tak ada orang nak pergi lah. Kesian pula kat bos kan. Pergilah juga. Kursus pukul 8.30. Sebelum kursus minum. Buffet hotel. Pukul 10 menterah lagi minum. Pukul 1 makan lagi 85 lauk kat hotel. Pukul 2 jadi lembu kenyang. Tu lembu kenyang tak? Tak apa untuk cakap pulang tak kau lah cakap lah apa cakap. Aku dah tak dengar lah. Apa usul itu? Setuju tak saya cakap? Yang depan ni hanya lembu-lembu kenyang aja sebenarnya. Balik bawa tanya, kau belajar apa? Entahlah apa benda dia ajar, aku tak tahu. Bawa ketawa. Lepas tu aku suruh kau pergi, aku tak tahu kata. Aku pula pergi dia teruk. Pukul 10 aku tidur dia kata. Berapa lebih kurang kita umur. Dengar je tak? Nampak je muka orang cakap tu. Apa dia cakap tu? Apa benda LTE, long term evolution, apa benda ni, prokesi, apa technical. Lagi pening.
Alah, apa dia cakap, selak ni, slide selak ni, pukul 5 balik. Ya, habis dapat sijil. 3 hadiran. Kalau peksa memang gagal. Itu je. Kadang dia tengok orang ramai ngantuk, dia tanya soalan. Lagi malas nak jawab. Memang kita ni satu peringkat memang akal kita akan weak tau. Akan weak. Sebab tu jangan belajar fardu ain bila dah pencen. Sekarang belajar fardu ain. Nanti bila dah pencen, tambah lagi ilmu agama, mantapkan lagi. Jangan umur 60 baru nak buka kitab. Saya dah jumpa dah ni ramai ni. 60 baru beli rihal. Terkial-kial nak buka, terkepit tangan. Besok datang. Betul. Padahal bukan orang biasa, ada degree, ada PhD kadang-kadang. Tak faham. Bab air, tak faham. Tak faham lah. Susah lah. Memang susah. Kita 60 lebih pun nak belajar. Akal kita dah weak tau. Kenapa? Tak datang. Jangan tunggu waktu tu. Waktu ni, Alhamdulillah Allah bagi kita akal untuk kita boleh bekerja, berfikir pasal kerja. Kita boleh faham lagi lah. Waktu tu belajar. Okey, cukup. Nanti sambung. Dan janganlah engkau tertipu. Ni dalam masih lagi dalam perkahlian ni ada benda-benda yang kita kena ambil tahu. InsyaAllah nanti jumpa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.